Assalamualaikum. Kali ini saya ditugaskan oleh kumpulan untuk menerangkan tentang hasutan atas talian, iaitu golongan anti vaksin. Undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kemudian negara. Hal ini kerana melalui undang-undang kita dapat mengatur dan mengawal masyarakat. Malaysia merupakan sebuah negara yang demokrasi yang mengamalkan toleransi dan liberal berdasarkan garis panduan dalam menangani ledakan media. Penyataan Parlimen 2001. Terdapat beberapa isu yang sengaja ditimbulkan bagi ketidaktenteraman awam, iaitu kes penghinaan raja-raja di media sosial, isu penyebaran maklumat atau berita palsu melalui aplikasi pesanan, penyalahgunaan media sosial, gangguan cyber, penipuan dalam talian, pencerobohan, spam email dan kod hasad. Penghasut anti-vaksin dalam konteks media baru. Kawalan media ditakrifkan sebagai kaedah yang digunakan untuk menyekat, menapis, membatalkan dan mengharamkan sebarang maklumat yang ingin disampaikan oleh sesuatu organisasi media kepada masyarakat. Wan Amizah 2008. Malaysia tidak mempunyai sebarang akta khusus yang berkaitan dengan kawalan media baharu ini. Antara perundangan yang sering dipakai bagi kesalahan berkaitan media baharu ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Perundangan Elektronik 2006, Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Hak Cipta 1987, Dipindaan 2012 dan akhir sekali Akta Hasutan 1948. Seterusnya, kita pergi kepada vaksin dan anti-vaksin. Vaksin. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menjalankan program suntikan vaksin di seluruh Malaysia. Vaksin adalah antigen yang diperoleh dari struktur virus atau bakteria yang berguna dalam tubuh badan kita. Proses pembuatan vaksin mengambil beberapa langkah dalam memastikan keberkesanannya untuk pengguna. Pengambilan vaksin ini dikawal selia dengan rapi untuk memastikan keselamatan vaksin dan mematuhi peraturan kebangsaan dan antarabangsa. Vaksin ini merupakan salah satu keperluan imunisasi untuk tubuh badan kita untuk menangkis serangan virus-virus yang telah tular pada 2019, iaitu COVID-19. Seterusnya, kita pergi kepada golongan anti-vaksin. Disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu gaya hidup keluarga, persepsi terhadap vaksin dan sistem imunisasi. Giat menyebarkan dakyah-dakyah mengarut berkenaan vaksin. Golongan ini boleh dilihat di laman media sosial, antaranya Muhammad Zaki Omar, Eja Azlan, Mardiana Muhammad dan Nur Baka. Mereka ini adalah golongan anti-vaksin yang menyebarkan maklumat yang palsu di media sosial. Mereka ini penuh syak wasangka dan sesat dalam konspirasi
yang dicipta oleh mereka sendiri. Laporan berita harian bertarikh 2 Januari 2020, Dr. Suhazli Abdullah berkata kewujudan golongan Facebook anti-vaksin amat membimbangkan kerana mampu mempengaruhi masyarakat. Contoh, golongan anti-vaksin juga pernah berlaku pada vaksin campak, beguk dan rubella, miles, mumps, rubella MMR. Di Malaysia, golongan ini tidak dikenakan sebarang tindakan undang-undang oleh Kerajaan Malaysia. Yang pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Prinsip asas ketulusan dan kejelasan, menggalakkan persaingan dan kawal selia kendiri, fleksibiliti dan kecenderungan ke arah peraturan prinsip umum. Seseorang yang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar, membuat atau mewujudkan atau meminta-minta dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, menggugut dan mengganggu. Akta Hasutan 1948 menyekat kebebasan bersuara hanya atas alasan keselamatan dan keteraman awam. Kesalahan ini bukan mudah untuk didakwa dan dibuktikan. Akta ini diwujudkan semasa negara mengalami darurat dan sedang dalam berperang dengan pengaruh komunis. Tragedi 13 Mei, akta ini diperketatkan dan akibatnya ia menyekat kebebasan bersuara dan menyatakan fikiran seperti yang dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kamal Halili 1990. Seksyen 505(B) Kanun Kesiksaan. Kesalahan yang diperuntukkan kepada sesiapa membuat, menerbit atau mengedar apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita dengan niat hendak menyebabkan atau kegentaran orang awam. Jika disabit kesalahan, hukuman hendaklah diseksa dengan penjara yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda kedua-duanya. Cadangan isu yang dianalisis. Penambahbaikan akta dan hukuman. SKMM juga perlu memainkan peranan yang sewajarnya dengan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kempen kesedaran berkenaan vaksin perlu dipergiatkan lagi. Penerangan maklumat yang tepat harus diperkasakan dengan menggunakan kaedah media sosial atau saluran televisyen dan radio. Kementerian Kesihatan Malaysia perlu mengambil tindakan yang tegas. Akta yang baharu khusus untuk KKM mengambil tindakan terhadap si pelaku dan menubuhkan satu badan khas antara KKM dan PDRM bagi mementeras isu ini. Hukuman bagi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 perlu diperhalusi dari segi hukuman dan denda. Nilai denda perlu dinaikkan kepada nilai maksimum seperti RM10,000 dan 5 tahun penjara bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda sebanyak RM50,000 dan tidak melebihi 10 tahun. Kesimpulan, teknologi masa kini telah memberikan kesan yang ketara terhadap kehidupan masyarakat abad ini. Penggunaan teknologi yang luar biasa telah membangkitkan pelbagai spekulasi terhadap kesahihan maklumat yang dikongsi. Pihak kerajaan, terutamanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), perlu mengkaji semula akta ini supaya denda yang dikenakan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.